Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Tuan Nazir dan barisan pimpinan masjid, pada Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Pak Siap, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan limpah kurnianya, dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan hari ini dan insya-Allah hari-hari yang mendatang. Kita masih lagi diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk kita hadir ke masjid. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang kasih sekalian, kita sambung kuliah kita dalam kitab Ayyuhal Walad. Kita masih lagi dalam membicarakan 8 wasiat Imam Hatim Al-Hasam. Pada pertemuan yang lepas kita telah bincangkan faedah yang kedua. Jadi pada pagi ini kita bincangkan untuk faedah yang ketiga. Muka surat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darul amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya aku melihat, kata Imam Hatim, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya. Menahannya itu maknanya simpan. Cari simpan. Cari simpan. Dan tidak mahu menyumbangkannya. Maknanya tak nak digunakan. Ya. Ramai tuan. Dalam bank ada 3 juta, dalam bank ada 600,000, kan? Kalau dinisbah dengan baki umur tu macam tak habis lah. Kan? Nabi kata umur umatku antara 60 hingga 70. Umur dah 69. Kalau kira-kira tu ada setahun lagi tu. Tapi ada 1 juta dalam bank. Ya, macam tak habis tu. Kalau 1 juta tuan-tuan bahagi 365 hari, sehari berapa tuan-tuan? Kan? Sedangkan kita bila dah umur-umur macam itu, makan pun nasi sikit ya. Makan sikit lah. Baju pun tak belilah baju tuan-tuan. Kan? Baju 10 tahun lepas, kalau beli pun anak yang belikan, tak belilah baju. Kasut pun tuan-tuan tak beli kasut yang mahal lah. Slipper je. Kan? Tu. Ni perangai. Orang kata perangai. Kita sebut bahasa kampung kata perangai lah. Perangai manusia ni. Dia suka cari tapi simpan. Kalau nak ikut kita, maknanya tujuan kita cari. Dulu awal-awal kita kerja tu kan. Cari. Maknanya cari duit untuk apa? Ya, nak menyara keluarga, untuk belanja harian, untuk bekal hari tua. Itu yang bekal hari tua tu, apa makna bekal tu? Tuan-tuan pergi kebun, tuan-tuan bawa bekal, bawa bontrok tu, tuan-tuan makan kat kebun. Bukan bawa kebun simpan, bawa kebun simpan. Tuan-tuan. Dulu kita pergi sekolah dulu, bawa bontrok tu dimakan ke dibawa balik? Ke disimpan? Dia dimakan. Nama bekal tu tuan digunakan. Mana ada orang bawa bekal tapi tak dimakan? Kan kita nak berombongan konvoi 3 kereta contoh.
Kan bawa lah orang, kalau orang tua dulu dia suka masak, orang sekarang dia tak nak, kita singgah di R&R mana. Gitu. Kalau dulu bawa tu dia berhenti makan. Itu baru namanya bekal. Maknanya kalau kita kata nak untuk bekal hari tua tapi disimpan, kita dah lari dari konsep. Lari dari konsep. Sebab tu Imam Hatim ni dia nampak begitu. Dia nampak ni manusia begitu. Dia suka cari simpan, cari simpan, cari simpan. Tuan-tuan, kita cari tu, bila cari kemudian dapat, akan ditanya, tuan-tuan. Nanti dah di akhirat nanti kita akan ditanya. Dan apa yang kita dapat semua akan ditanya. Yang pertama ditanya dari mana kita dapat. Kita akan tanya dari mana kita dapat. Yang kedua, tuan-tuan, kita akan tanya ke mana kita gunakan. Ke mana kita gunakan. Jadi kalau cari simpan, tuan-tuan, simpan itu bukan bermakna terlepas daripada persoalan. Sebab itu di sana adanya dinamakan kufur nikmat. Ada sebut kufur nikmat. Allah bagi nikmat tapi kita tak manfaatkan. Itu nama kufur nikmat. Baru ni ada orang marah saya, tuan-tuan. Ada orang marah saya. Bukan marah macam mana, ada jumpa saya, tuan-tuan. Saya ceritalah. Kita ni dah tua-tua macam ni, tuan. Ada kalau dulu kita, kalau misalnya kena nanti, tuan-tuan, jangan marah saya lah, ya. Ini kita cerita adik-beradik nanti, tuan. Kita cerita adik-beradik. Pasal kita semua nak mati ni, tuan-tuan. Kita bakal jenazah semua ni. Kita cerita adik-beradik, tuan-tuan. Ada orang dulu, tuan, dia suka kumpul istilah macam barang antik, dia kumpul. Dia kumpul. Ada orang tu dia ada prinsip. Saya kalau dah beli barang, saya tak akan jual dan tak akan. Dia dulu ada Vespa dulu. 40 tahun dulu kenderaan dia Vespa. Sampai sekarang disimpan Vespa tu. Kan? Ada orang, tuan-tuan, nak beli tu 20,000 tak jual. Dia letak itu. Ada orang ni suka simpan basikal. Kalau Empik ni ada seorang tu dia ada 3 basikal. Basikal dia ada nombor siri dia. Basikal sekarang tak ada nombor siri. Basikal dulu ada nombor siri, tuan-tuan. Yang dia cantiklah tu. Ada orang nak tukar dengan kereta, dia tak nak. Nak tukar dengan kereta. Kereta baru. Tak nak. Jadi dalam tazkirah saya sebutlah. Dulu basikal tu dalam rumah, takut hilang dalam rumah. Anak-anak dah bising dah sekarang ni. Menyemak kata dia. Jadi anak ni bukan perangai sama dengan kita kan. Anak kata menyemak, disimpan dekat tepi. Lepas tu saya kata, bang, pakai lagi. Tak larat lah Ustaz nak mengayuh. Nak mengayuh tak larat dah. Tapi sayang lagi, baru ni ada orang datang nak tukar kereta, saya tak bagi tu. Saya kata nak buat apa? Tuan, nanti kalau tuan meninggal, kan, belum tentu basikal tu ada kat sini. Silat-silat digantung dekat pokok rambutan. Kan? Kalau anak tu dia tak tahu nilai, tuan, silat-silat gantung kat pokok rambutan. Jadi apa manfaatnya? Kita ni umur tinggal bagi-baki, tuan, kan. Saya kata jual lah kalau ada orang nak beli 20,000, 30,000. Kan? Kalau kita tak nak duit tu, letakkan masjid duitnya. Saya cakap macam tu. Letakkan kat masjid. Bagi masjid. Daripada gantung pun, nak lap pun tak larat dah. Nak mengelap, tak larat, tuan. Kita tengok pun berkarat dah. Tuan. Tapi sayang lagi. Itu saya kata kufur nikmat. Allah bagi nikmat. Dengan ada basikal tu mungkin dia sabar, kesabaran dia simpan tu sampai nilai dia tinggi kan. Tapi tak dimanfaatkan juga. Kalau dijual 20,000 tu, dibuatlah satu benda untuk wakaf jariah ni, maknanya yang kekal, tuan-tuan. 20,000 kita kata apa? Misalnya kalau 20,000 tu mau dapat 3 ekon tu. Kan? 3 ekon yang 5 horsepower contoh kan. Boleh dapat tu. Pengalaman saya menjadi nazir masjid tu, ekon yang tempat saya tu 25 tahun. Ekon yang mula-mula 25 tahun. Cuba dalam 25 tahun, setahun ada 365 hari. Kali 25, berapa hari?
Satu hari 5 waktu sembahyang orang gunakan, orang manfaatkan. Kan? Jadi jumlah hari itu kali 5, berapa banyak pahala yang kita dapat daripada duit yang kita laburkan tu, daripada basikal total. Selalu saya mesti tuan-tuan kan, harta yang ada dalam bank tu selagi tidak digunakan tak ada pahala. Digunakan baru ada pahala. Itu satu. Jadi Imam Khatim ni kata gitu, bila dia melihat setiap orang ni, dia suka berusaha himpunkan harta dunia ni sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu menyumbangkannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala. Dia jumpa ayat Al-Quran ni, dia kata apa? Dalam surah An-Nahl ayat 96. Kalau kita tengok tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin wa lanazziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sebenarnya ni Allah Taala kata, sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap. Apa yang ada pada kita tuan-tuan akan habis dan hilang lenyap. Habis tu akan musnah. Dan kalau kita mati hilang. 1 juta yang ada dalam bank dan kita mati, itu jadi harta siapa tuan? Harta kita lagi ke? Bukan, hilang tuan. Harta siapa? Pusaka. Maknanya waris yang dapat. Bila harta tu bertukar kepada waris kita, maka harta tu harta dia lah. Kalau dia gunakan untuk yang baik, maka mungkin dengan asbab kita bagi harta tu asbab kita dapat pahala. Kalau yang empunya harta tu sekarang, siapa dia anak kita tadi, dia gunakan yang tak baik, tak ada pahala untuk kita. Tak ada pahala tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita simpan harta, kita kata untuk anak cucu kita lah, kita katakan untuk apa, pusaka itu. Tuan-tuan dah urus ke belum? Tuan-tuan dah urus ke? Kebanyakan orang simpankan harta tapi tak diuruskan. Ada kawan saya tuan-tuan kawan saya sekolah dulu. Ayah dia meninggal tahun 80-an. Saya lepas SPM tu. Dia ceritalah. Bapa dia meninggal ada 3 juta. Isteri ada 2, adik-beradik ada 16. 10 tahun tuan-tuan lebih kurang baru selesai pembahagian harta pusaka. Maknanya kalau 10 tahun tu KIW, pahala tak dapat. Sebab belum dimanfaatkan kan. 10 tahun tu harta 3 juta tu, empunya dia yang meninggal tu tak dapat pahala. Belum itu, kalau gaduh lah apa, tak puas hati tu 10 tahun tuan-tuan baru selesai. Rumah sewa banyak. Contoh tuan-tuan. Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap. Rumah kita tuan-tuan sekarang ni mungkin kan, kalau orang kampung kan rumah besar-besar kan, orang kampung. Rumah ayah saya dulu, rumah ibu je tiangnya 48. Sorongnya loro, 2 sorongnya kan. Orang kata dulu kan sorong tu kan, kepak. Rumah ibu 48 batang tiang. Kalau kali 10 berapa tu? Belum dapurnya. Bila dah tua, yang atas tak larat nak bangun, nak naik dah. Duduk bawah. Tak larat kan? Makin kecil. Dapur depan TV. Dapur depan TV. Itu masih boleh berjalan tu. Bila dah bertongkat, dekat depan TV je. Dapur dah tak tengok dah. Lagi-lagi laki-laki kan. Dapur. Makan pun order je maknanya. Dia hantar ke situ makan. Kat situ. Kalau dah pakai kereta sorong, lagilah makin kecil. Makan begitu juga sikit lah. Itu akan lenyap tuan. Apa yang kita ada akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal.
harta yang kita dah laburkan di sisi Allah, dia akan kekal. Kekal dengan pahala dia. Macam saya sebut tadi lah. Duit yang 20,000 tu, kita infakkan akaun contoh, letak berapa tahun yang dia masih beroperasi tu, selama itu kita dapat pahala, kekal. Iza mata bani Adam inqata amaluhu ila salasah. Sadaqatun jariyatun wa ilmun yanfa'u bih wa waladun yad'u lah. Apabila matinya anak Adam, terputus segala amal. Putus. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah tu kekal selama-lamanya. Saya buat contoh, minta maaf lah saya buat contoh juga. Dan kat rumah ayah saya tu, saya ingat lagi. Saya pindah rumah baru tu, yang rumah ayah sekarang ni, tahun 71. Bukan 71. 77. Saya sunat tu. Ingat. Ya. Apa nama, tingkatan 1. Orang dulu kan sunatnya tingkatan 1. Kan? Tandas dia nak cerita, mana tahun 77 tu, tandas dia masih digunakan sekarang. Tandasnya. Saya nak sebut tu, kalau 77, 87, 97, 97, 2007, 2017, 40 tahun lebih. Tandas tu masih digunakan. Nak buat contoh tandas tu. Tandas kan kalau misalnya kat masjid, berapa ramai orang guna tandas? Benda yang kita nampak hodoh, busuk, tak ramai orang suka, tapi orang akan pergi. Urusan Sri Paduka Baginda orang kata. Kalau dah nak ke situ tuan-tuan, tinggal lain. Cuba bayangkan, satu tandas tu dimanfaatkan sampai 40-50 tahun. Kalau ada orang yang infak tandas itu, ada orang infak buat tandas tu, berapa banyak pahala dia. Tapi kalau simpan duit tu, dia akan lenyap, habis tuan-tuan. Hilang sama ada dengan kita mati ataupun hilang harta tu. Kita hidup lagi tapi harta tu hilang. Ataupun harta tu ada tapi kita yang mati. Maka terputus. Dan sesungguhnya kami membalas orang-orang yang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Tuan-tuan, orang yang boleh infak 20,000 tadi, tuan-tuan, orang yang sabar aja. Kalau tak sabar tuan-tuan, tak boleh bagi tuan 20,000. Oi, 20,000. Kalau orang yang suka makan, dia kata apa? Kalau aku makan ni, berapa banyak boleh aku makan? Kalau orang yang suka kenderaan, kalau aku belikan kereta, dapat sebiji. Kan? Kalau orang suka mancing, aku belikan, aku sewa bot, aku mancing, aku duduk kat kelong, berapa lama dapat? Tapi kalau orang sabar, akan bagi. Lalu kata Imam Hatim, lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Ini Imam Hatim. Bila dia baca Al-Quran, dia faham isi Al-Quran, maka lepas tu dia terus amalkan. Tuan-tuan jangan takut, tuan. Banyak janji-janji Allah yang disebut sebagai orang yang infakkan, seolah-olah dia menanam sebiji benih, tumbuh dengan 7 tangkai. Setiap satu tangkai itu satu dahan ada 100 buah. Maknanya dengan sebiji benih tadi, tumbuh 7 dahan, satu dahan 100. 100 kali 7, 700. Umpama gitu. Maknanya kita derma, kita infak RM1, Allah balas dengan RM700. Maknanya bila Allah balas tuan-tuan, kita punya tak hilang. Dia macam kita dulu waktu kita tanam pokok kopi dulu kan. Pokok kopi ni tuan-tuan, bukan kita nak subur je. Maknanya tunasnya orip, tapi tak ada buah. Kita buang tunas tu baru buahnya banyak. Nak tunas tu kena buang baru tunas. Pengalaman saya duduk di Patoni dulu waktu saya belajar, saya pergi tempat orang tanam mangga ni, tanam mangga.
Kita kalau tanam pokok mangga, satu dangkai atau satu tangkai tu ada bunganya banyak, patut ada pentilnya banyak kan. Oh, kita bungkus semua. Kan? Ini kira berapa? 20 ni bungkus. Di sana dia buang tuan. Putik tu dia buang, dia tinggal berapa? 5, 4. Tu yang sebiji tu setengah kilo. Nak kualiti, dia nak kualiti. Bukan 20 simpan 20 kan. 20 simpan 20 tu nak menjaga pun susah kan. Kalau cantik pun 20 mungkin sebiji baru berapa kecil. Saya pergi ladang tempat durian dia. Dia siram pokok durian kan. Pokok durian dia besar tu, kalau dia ada masa-masanya nak bunga atau dia mula siram. Ya dengan baja dengan apa. Mak ni nak dapat tuan-tuan, modal pun besar tuan. Kalau cucuk tanam tunggunya, memang dapatlah tuan, dapat. Tapi tak boleh buat komersial lah. Yang komersial tu kita tengoklah, ya. Buah-buah daripada Thailand tu. Sini pegawai-pegawai sini buatlah kajian, pergi sana, melawat sana. Kat sana tuan-tuan, yang bagi taklimat siapa? Pekebun belakang rumah ya. Bukannya doktor ke apa, tak. Pengalaman dia tu. Nak sebut itu. Jadi begitu juga harta kita tu. Ya, kita gunakan. Ini orang Sungai Lang Baru ni kan. Hebat-hebat kan. Bukan calang-calang orang. Masuk je. Jalan Sungai Lang ni dah nampak lah. Kiri kanan. Itu yang kat depan kiri kanan tu. Masuk lorong tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya suka tuan-tuan. Saya suka jalan-jalan. Malam raya tuan-tuan, saya jalan kancung Sungai Lang. Pusing. Tu yang tersangkut dekat orang main mercun tu. Saya kata, ni dah lama ke? Ustaz, mercunnya satu van kata dia. Betul tak? Tapi orang menonton tu, kat jalan apa tu? Jalan apa tu? Kat Simpang 4 tu. Pukul 12 malam. Tu jumpa. Kita suka tengok. Dan aku suka memberikannya di kalangan fakir dan miskin. Hatim ni, Imam Hatim. Bila nampak tu, dia pantang nampak orang fakir, orang miskin, dia akan bagi. Bagi tuan-tuan. Ya? Nanti kalau kita bahas tu panjang tuan-tuan. Ya, sedekah yang paling baik tuan-tuan, sedekah untuk kaum kerabat gitu. Adik-beradik kita. Jangan kita sibuk nak bagi orang, adik-beradik kita ada yang asnaf. Jangan kita sibuk nak bagi orang, takut orang tak makan, tapi adik-beradik ada yang tak makan. Tu, pastikan adik-beradik itu. Bila kita bantu adik-beradik, kita dapat 2 pahala. Satu pahala kita sedekah, yang kedua pahala kita menjaga silaturahim. Utamakan adik-beradik. Jangan sampai adik-beradik kita ada yang asnaf tuan. Kalau kita kaya. Kalau kita kaya, ada adik-beradik yang asnaf, tuan-tuan akan disoal nanti. Akan disoal. Pastikan tu. Supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan. Pahala disimpan oleh Allah SWT untuk kita dapat akhirat. Sebab tu saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Ini baru-baru cerita baru-baru ni lah. Kita nampak betul tuan-tuan. Bila mana ada satu nak buat sekolah tadika. Sekolah tu nak buat dah dipasang bata lambat nak naik kan. Jadi kita kempen ada orang tu bagi 70,000. Bagi 7,000. Kita ingatkan bila 70,000 tu maknanya dia apa orang panggil kelang kabut lah kan, nak makan. Lepas tak sampai sebulan dia keluarkan welfare tuan. Bukanlah kaya sangat tapi maknanya dia keluarkan welfare. Hebat tuan. Allah bagi rezeki, Ustaz. Tak tahulah kata dia. Allah bagi rezeki. Lepas tu anaknya pun jadi doktor pula. Maknanya yang belajar tu habis dapat pula. Tak ada menunggu. Biasa orang lepas belajar menunggu tak dapat. Anak terus dapat. Tu nak cerita. Ada orang cerita.
Lepas tu ada seorang, ya, dia bagi kat masjid kipas besar tu kan, berapa ribu tu, 40 ke 45, ya. Dia bagi. Lepas dia bagi, keluar hilak baru, lain macam. Allah bagi, tuan. Jangan takut, tuan. Sebab tu tuan-tuan kasih sekalian, ya, kalau kita melihat kepada, ya, kelebihan orang bersedekah ni, tuan. Ya, kalau kita melihat orang yang bersedekah ni, tuan, ya, fadilat atau kelebihan orang bersedekah ni, ya, adalah meliputi dunia dan akhirat. Maknanya orang yang suka berimpak, suka bersedekah, dia akan dapat pahala, ya, ataupun dapat kelebihan tu di dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Ya, ini dalam kitab Mustikah Hadis. Faedahnya di dunia ialah memurahkan rezeki, akan dimurahkan rezekinya. Akan dimurahkan rezekinya lagi. Ya. Itu percayalah. Itu kita pun dah diwar-warkan dengan orang panggil sedekah subuh, ya. Baru ni kita buat kempen-kempen, ya. Lepas tu ada orang tu jumpa saya sembang. Ustaz, betul lah Ustaz. Ya. Saya alhamdulillah saya dah cuba amalkan 2-3 bulan ni Ustaz, tak banyak RM5 je. Satu hari RM5. Tapi alhamdulillah terasa kata dia. Dia terasa. Dia cerita sendiri, tuan-tuan, ya. Bukan, dia kata saya cerita ni bukan makna kita nak riak Ustaz tu, tapi apa yang Ustaz sebut tu, yang baca dalam kitab, yang ada dalam kitab tu betul. Dia kata. Dia itu baru amal 2-3 bulan tu, kan. Dia katalah terasa. Dia ni, tuan-tuan, guru kafar je. Saya nak sebut yang cerita dengan saya ni. Guru kafar, anaknya ramai 6, tuan. Ya, guru kafar 1,500, tuan-tuan. Sekarang 1,500 ni apa? B apa? B apa kalau sekarang ni? 1,500. Kalau, ya, dengan kereta, dengan apa semua, ya, dengan bayar telefon, dengan 1,500. Tapi dia kata sejak kita baca kitab ni, dia dengar, dia amalkan dah. Dia kata 3 bulan saya amalkan. Kita terasa. Duit tak putus, rasa mudah tu, rasa mudah. Ya. Dimurahkan rezeki. Di antara dalam hadis Nabi, ya, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berucap kepada kami, sabdanya, wahai umat manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati. Itu pesan Nabi, ya, bertaubat kepada Allah sebelum kamu mati. Takut ada dosa yang kita buat, kita tak sempat taubat, maknanya di neraka nanti tempat kita. Dan segeralah mengerjakan amal-amal yang soleh sebelum kamu sibuk. Ya, sebelum sibuk kita kena beramal. Ya, satu lagi, tuan-tuan, kita ni, ya, saya sebut tadi umur kita tak banyak lah, baki umur tak banyak, tuan. Ya, mari sama-sama, tuan-tuan, kita cari, ya, amal-amal, lebih-lebih lagi amal-amal yang pahalanya banyak. Yang pertama saya nak sebut sembahyang jemaah lah. Jangan tinggal, tuan-tuan. Ya. Tak kira, ya, waktu minggu ke, waktu kerja ke. Kalau kerja, usahakan tempat di mana di kerja, tempat kerja ke, di RNR ke, dalam perjalanan, cuba usahakan. Ketika mana kita sehat, ketika mana kita boleh buat ni, tuan, kita sembahyang berjamaah, insya-Allah, andai kata Allah uji kita dengan kesihatan. Ya, kita tak boleh nak pergi masjid, tak boleh lah masa tu. Allah akan tetap bagi pahala sembahyang berjamaah yang kita lakukan dengan istiqomah waktu kita sehat. Kalau kita waktu sehat ni, waktu muda sehat, kita kata tunggu nanti pencen, tuan-tuan, baru nak sembahyang berjamaah, tuan-tuan, belum tentu. Sahabat saya, tuan-tuan, seminggu nak pencen, kena stroke. Sebelum tu sehat. Ni saya jumpa, tuan-tuan. Kita dengar dia, saya pergi, seminggu nak pencen, kena stroke. Ayat dia, duit pencen nak buat apa, Ustaz, ya? Pasal sebelum tu dia dah pencen, besok aku nak ke sana, kan? Minggu sebelum pencen. Ada yang sebulan selepas pencen. Sebulan selepas pencen kat hospital lah. Kena stroke. Ya? Jangan tunggu esok. Sebab tu Nabi kata bersegera. Bersegera ni sementara ni kita ada masa lapang buat. Jangan tunggu. Belum tentu, tuan.
belum tentu. Ramai kawan-kawan kita. Ada orang tuan-tuan, ya, kat jiran saya tu, Allah komakan dia tuan-tuan. Koma ni maknanya apa? Pengsan lah, macam pengsan. Pengsan tapi lama kan. Tak boleh apa-apa. Koma 7 bulan tuan. Koma 7 bulan. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah sedar, dia dah boleh cakap pun boleh lah. Ya. Tapi dia banyak benda tak ingat. 7 bulan koma. Kalau koma tuan nak beramal apa? Ya, nak beramal apa? Kalau dulu kita ada amal yang kita istiqomah, kita koma dapat pahala. Kalau dulu man sihat tak ada amal tuan, ketika koma tu apa pahala yang kita dapat? Tak ada. Dah kita tak buat kan? Nabi kata. Dan hubungkanlah apa yang ada di antara kamu dengan Tuhan kamu. Ya, buat hubungan kita dengan Allah. Ya, dengan solat kita, dengan doa kita, dengan wirid kita tuan-tuan. Ya. Sebab tu Nabi kata, apa Allah Taala kata, ku anfusakum wa ahlikum narah. Peliharalah dirimu daripada api neraka ni. Ya. Dengan sentiasa mengingatinya dan banyakkanlah bersedekah secara bersembunyi ataupun terang-terang. Tu istimewanya sedekah ni tuan-tuan, boleh buat terang-terang, boleh buat sembunyi-sembunyi. Bukan salah. Maknanya kalau kita nak sedekah, ni aku sedekah. Tak salah tuan-tuan kita cerita orang. Tapi ulama kata niatkan dalam hati supaya orang tiru kita. Bukan kita nak megah. Kita kata. Sebab tu tuan-tuan, contoh kan, kita buat pelancaran apa. Mula-mula sekali yang letak siapa? Pak Imam. Pak Imam letak 100. Masukkan 100. Takkan Pak Nazir nak masuk 100 juga? Pak Nazir atas imam. Kan? Jadi Pak Imam pandai dia pancing. Aku 100, Nazir 200. Tujuan dia tu supaya orang tiru tu. Bukan nak berbangga. Bila Pak Nazir 200, ketua kampung 200. Lekeh Ketua kampung 500. Kan? Bila ketua kampung 500, ketua kampung ni rumahnya rumah teres saja, kan? Orang kaya yang banglo tu takkan 500. Contoh gitu. Dia haruskan. Dia haruskan dan tu kelebihan sedekah. Sebab dia nak tarik supaya orang boleh buat baik. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi meletak, digenggamkan, itu pun baik. Cuma jangan menyusahkan orang, dan saya nasihatkan. Pengalaman saya baru ni saya tengok lagi masa kira-kira duit kutipan Jumaat tu ada lagi tuan. Duit tu digulung tuan, lepas tu dibungkus, disaletip lagi tuan, disaletip tuan. Nak buka tu duit RM1, luarnya RM1, dalamnya RM50. Cuma pasal dalam tu RM50 lah, yang buka tu dia sampai saya merungut pun dia senyum. Dia senyum lagi. Ada tu buka-buka dalamnya RM1 juga, tapi ya Allah diseletip. Tak payah seletip tuan. Bukan nak menyuruh, nak menyusahkan tu. Kalau sampai kat bank tu, bank marah. Diseletip tu dah digam, kan. Jadi bila masuk mesin tu sangkut selalu. Tu yang saya nasihatkan. Ya. Boleh, sedekah ni boleh. Ya. Nescaya kamu diberi rezeki yang mewah. Tengok. Bila kita bersedekah sama ada secara sembunyi ataupun terang, nescaya kamu diberi rezeki yang mewah. Tuan-tuan kalau ni mustika hadis, ya. Hadis nombor 119. Ya. Diberi kemenangan terhadap musuh. Diberi kemenangan terhadap musuh. Dan digantikan apa yang kamu dermakan itu dengan balasan yang berganda-ganda. Ni hadis ni maknanya ucapan Nabi, cakap Nabi. Tak percaya jadi kafir. Hadis ni. Ya. Kemudian tuan-tuan, daripada sedekah ini dia dapat menolak bala ataupun bala bencana. Dalam hadis Nabi SAW, saya baca terjemahannya masa itu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu bersedekah kerana bala bencana itu tidak dapat
melangkahi sedekah. Itu maknanya. Maknanya bila ada sedekah, bala bencana tak boleh datang. Sebagai dia boleh berkata sebagai menghalang dinding kepada bala bencana. Bersedekah banyak-banyak tuan. Jangan khawatir, jangan takut tuan. Duit 1 juta yang tuan-tuan ada kat bank tu, sedekahkan. InsyaAllah jadi 1 juta lebih. Tak susuklah tuan. Orang kampung pun duit ada 6 juta tuan. Kalau ambil ada seorang. Tak kerja apa-apa. Duit 6 juta. Dia ada kebun sikit dulu, dilanggar dekat Cyberjaya. Ni dia pergi haji, alhamdulillah. Dia pergi haji. Saya tanya, Kak, pergi apa pakej ke? Pakej berapa? Ustaz tak payah tanya. Saya tanya pakej berapa? Ustaz tak payah tanya. Alhamdulillah dia buat untuk kan. Jangan kedekut duit banyak kan. Kalau kita ambil kota yang biasa tu, kita ambil kota orang kita kata kan. Ambil lah yang 70,000 ke, yang 100,000 ke. Apa salahnya duit banyak. Kemudian dengan bersedekah itu dapat memanjangkan umur. Tuan-tuan, kita kan nak panjang umur, tuan-tuan. Dan mencegah kematian yang buruk. Kata Nabi dalam hadis yang ke-121 daripada Umar bin Auf radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur. Ulama bahas isu ni tuan-tuan, masalah panjang umur ni, sama ada dia panjang umur itu daripada 20 jadi 21, contoh dipanjangkan. Walaupun kita ada belajar tentang apa nama ajal tu kan. Tapi dekat situ dia ada apa panggil qada dan qadar, ada yang mubram dan sebagainya, ada perbahasan, boleh. Maknanya dipanjangkan itu dengan doa kita. Sama ada umur tu Allah dah tentukan 20 tapi Allah lanjutkan, ataupun umurnya masih tetap itu mengikut takdir apa kita dulu, apa zaman apa orang panggil waktu alam roh lagi tu. Kalau misalnya umurnya kita 70, tapi dalam umur 70 itu tuan-tuan, kita boleh buat seolah-olah umur kita 80. Allah berikan maknanya kehebatan tu. Itu perbahasan ulama itu. Maknanya orang yang banyak bersedekah ni Allah akan panjangkan umurnya dan mencegah daripada mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan dengan sedekah itu akan sifat sombong, takabur dan membanggakan diri. Tuan-tuan ya. Sombong, takabur, bangga diri ni tuan-tuan, sifat yang merosakkan amal. Kalau kita amal banyak, ada sifat sombong, takabur ni, dia akan merosakkan amal kita, pahala kita seumpama daun kering. Api memakan daun kering. Jadi orang yang suka menderma ni, suka bersedekah, Allah buang sifat ni. Maknanya amal-amal yang dia dah telah lakukan itu akan terselamat insya-Allah. Dan yang akhir sekali untuk pagi ini tuan-tuan, sedekah ini menghapuskan dosa. Kita nak masuk surga kan, di antara perkara yang menghalang orang itu masuk surga adalah dosa, maksiat. Jadi dengan bersedekah itu boleh menghapuskan dosa dan memudahkan untuk kita masuk surga. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa dia ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang itu mendampingkan diri dengan rahmat Allah dan membawa keredaannya. Sembahyang kita buat ni akan menjadikan kita orang yang mendapat rahmat Allah. Maknanya akan mendapat kasih sayang Allah. Dan akan mendapat keredaan Allah. Tuan-tuan, kita masuk surga bukan dengan pahala, bukan dengan amal kita. Kita masuk surga dengan kasih sayang Allah. Ingat tuan-tuan. Bila sembahyang, Allah akan beri kasih sayang. Sebab tu kata sembahyang jalan mudah untuk masuk surga. Dan puasa menjadi perisai daripada kejahatan. Orang yang puasa insya-Allah dia akan terhindar daripada melakukan kejahatan. Manakala sedekah pula menghapuskan dosa sebagaimana air memadam api. Sedekah itu menghapus dosa. Sebab itu tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan, kita buatlah. Tuan-tuan, kalaulah kita hal dunia kita kreatif tuan-tuan, kita ada duit macam-macam sekarang ni,
Rumah terbalik pun ada tuan-tuan dibuat. Kan, rumah terbalik lah, rumah kontena dibuat rumah entah mana. Kreatif tuan-tuan kan. Ataupun dia buat macam-macam taman aja. Rumah terapung lah, apa macam-macam lah tuan-tuan. Kenapa untuk akhirat ni dia tak kreatif tu? Kreatif lah buat pahala ni. Ada orang buat pahala tuan hari Jumaat, sediakan nasi bungkus dengan air. Kan ada orang kerja, ramai kan orang kerja. Jadi dia tak payah cari kedai makan jauh-jauh. Sini makan, lepas tu sembahyang. Ada orang tuan-tuan nak cari pahala ni tuan-tuan, ya, dia bayarkan bil. Ya, bil elektrik Masjid Surau ni air tuan-tuan, ya, jangan sampai ke bendahari tuan-tuan. Saya dah buat dah kalau lempit belum. Jangan sampai bendahari. Bendahari pun ataupun ni jangan simpan, dapat bil jangan simpan. Dapat bil letak kat papan kenyataan. Biar ada orang ambil bayar. Ya, kreatif lah, kita kreatif. Ada orang dia tak dapat, tengok bil hilang, kan? Dia masukkan duit dalam akaun TNB untuk masjid. Dia kata tak boleh jadi ni, aku dah hilang. Dia masukkan. Lepas tu dia WhatsApp kat saya mana nanti, Ustaz, saya dah masukkan duit 10,000 dekat TNB. Boleh kan? Ataupun satu lagi, ada seorang tu dia duit dia dalam bank rakyat, dia buat entah macam mana, bank rakyat akan bayar. Disebut dengan saya, dia buat. Kreatif. Dengan ada duit kita tu. Kalau kita nak sembunyi macam tu kan. Kalau nak secara istighar. Kreatif kan. Hari Jumaat kan kita medang sama-sama. Ya, medang letak duit dekat kaunter. Pagi tu semua medang cakap dengan kaunter tu. Siapa yang medang pukul 7 sampai pukul 8, saya bayar. Bukan semua kan. Semua kan kita pun tak larat juga kan tuan-tuan. Kita kata kreatif. Letak situ. Cakap dengan siapa yang medang pukul 7 sampai pukul 8, dia pakai duit ni. Nanti petang kalau kurang saya bayar tambah, kalau lebih saya ambil balik. Kreatif. Ada kat Olampik dah buat ni. Pasal kita selalu sebut kan. Dia kuih tuan-tuan. Dia tak 2-3 kedai. Bukan dia ni. Dia bayar harga kuih je. Jadi siapa yang medang makan kuihnya free. Kuih free. Sebab apa? Dah ada orang bayar. Dia bayar untuk kuih je. Untuk canai tu. Tapi dia tak cakap lah. Siapa yang makan kuih nak bayar? Okey, kuih dah ada orang bayar. Siapa bayar? Secara tak langsung tuan-tuan, kita pun naikkan warung tu kan. Kat sana selalu kuihnya free. Orang datang beli. Macam-macam kreatif sebenarnya. Macam-macam orang kreatif. Ya. Macam yang kita tengok dekat tempat orang jual ikan kan. Ikan kembung ni, ya, ikan kembung ni saya bayar. Lepas tu nanti kalau ada orang nak beli bagi free. Bukan semua ikan kembung ya. Macam tu. Kreatif lah tuan. Buat kreatif tuan. Kan kita kan kreatif macam-macam hal dunia ni. Kereta lama pun boleh jadi cantik baru kan. Mula sikit. Wallahu a'lam. Minta maaf tuan-tuan panjang sikit. Ialah cerita surga ni tuan-tuan kan. Kita nak masuk surga. Panjang tak apa. Lepas ni kita medang kan. Hari Ahad kan. Hari Ahad insya-Allah. Jadi tuan-tuan saya minta maaf tuan-tuan, ambil masa tuan-tuan ya. Bukan apa malam tadi saya perlu mikir apa. Bukan senang tuan-tuan nak mengajar ni. Bendanya sikit kan nak mengajar ni. Tuan-tuan, bukan senang ya. Fikir juga macam mana apa kita buka kitab juga apa bendanya yang berkaitan. Ya, jadi insya-Allah alhamdulillah. Tuan-tuan ada kaitan ya, mudah-mudahan ya, sedikit perkongsian dapat bermanfaat terutama diri saya lah. Bukan pandai cakap aja tuan-tuan lah. Bukan pandai cakap aja, insya-Allah mudah-mudahan ya, ikut kemampuan kita. Yang penting setiap hari ada kebaikan yang kita lakukan ya, ada penambah baikan insya-Allah. Moga-moga Allah memberikan rahmat pada kita, Allah redha pada kita. Mudah-mudahan kita akan dapat jumpa di akhirat sama dalam surga Allah SWT. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعد tafaruqa maksuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini, ya Allah, pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkatan-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.